Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazani rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita sambung bahagian akhir dalam perbahasan sebahagian daripada rukun qauli solat. Kita sedang bincang rukun yang kedua, iaitu Al-Fatihah, rukun qauli kedua, Al-Fatihah. Dan kita dah sampai penghujung sebenarnya. Kita akan lihat, lepas kita lihat perkara-perkara penting dalam rukun qauli yang kedua, yang ini Al-Fatihah, maka hari ini kita akan lihat beberapa sunnah penting. Beberapa sunnah penting tentang ketika membaca Al-Fatihah. Nanti bila tuan lihat apa yang kita baca nanti, kita akan dapati sebenarnya ia merupakan bukan setakat penting, teramat penting sebenarnya untuk menyempurnakan rukun kedua qauli, iaitu Al-Fatihah. Baik, kita baca dulu beberapa sunnah. Ni nota ni saya dah bagi ke tuan-tuan ya. Beberapa sunnah ketika membaca Al-Fatihah. Yang pertama, sunnah dibaca jahar. Jahar tu maksudnya nyaring lah, membaca kuat lah ya. Tapi bukan menjerit. Dia lain ya. Bila jahar tu mana baca dengan jelas, bukan menjerit ya. Sunnat dibaca jahar atau nyaring pada keadaan-keadaan tertentu. Maknanya tentang Al-Fatihah ni ada masa-masanya sunat dibaca jahar ataupun nyaring. Kata Imam An-Nawawi, sunat dibaca kuat pada 2 rakaat subuh, 2 rakaat pertama solat maghrib dan isyak, solat Jumaat, 2 hari raya, solat tarawih dan witir setelahnya. Gerhana bulan, termasuk gerhana bulan pun kena disunatkan baca kuat. Kemudian gerhana matahari tak kuat, kena perlahan, sebab gerhana matahari ni pada waktu siang. Dan istisqa. Tentang solat jenazah dibaca perlahan, sama ada siang, hari ataupun malam. Baik, yang ini Imam An-Nawawi menjelaskan pada kita tentang bila masa yang disunatkan baca jahar Al-Fatihah tadi. Baik, yang tu saya rasa mudah lah ya. Okey, yang kedua. Okey, yang ni setengah-setengah kita mungkin tak biasa ya. Setengah-setengah tu mungkin dah pernah dengar lah ya. Baik, kita baca. Ini perkara sunat tentang baca Al-Fatihah ya. Dalam solat berjamaah, imam membaca Fatihah, makmum dengar. Ya. Dalam solat jemaah, bila imam baca Fatihah, makmum dengar. Bila makmum baca Fatihah, imam diam seketika sekadar makmum menghabiskan Fatihah. Baik, ini sunnah dia. Sunnah dia.
Tapi nanti bila kita baca ni, tuan-tuan akan dapati perkara ni bukan sekadar sunnah biasa-biasa. Bukan sunnah biasa-biasa. Setengah-setengah mazhab menganggap sangat penting sehingga kan tidak disunatkan makmum baca Fatihah. Semata-mata nak suruh makmum dengar imam baca Fatihah. Yang tu kita akan sebut kemudian. Ya, poin dia benda ni sangat penting. Itu satu sudut. Di sudut yang lain nanti kita akan baca nas. Sebenarnya solat ni dia antara perkara penting selain daripada rukun 13 ialah khusyuk serta menghayati. Khusyuk serta menghayati. Bahkan dijelaskan dalam banyak nas dan ulama ijma'. Ulama ijma' mana ulama sepakat bahawa pahala solat seseorang tu bergantung banyak mana dia khusyuk. Walaupun rukun 13 sudah selesai, cantik semua tu, tapi daripada awal solat sampai akhir langsung tak khusyuk. Khusyuk ni minima dia apa, tuan-tuan? Minima khusyuk ni dia sedar dia tengah solat. Tu minima. Mana dia tengah sedar dia takbiratul ihram, dia sedar dia baca Fatihah, dia sedar rukuk, dia sedar sujud, dia sedar semua. Lawan kepada khusyuk, lalai. Seperti dia tak sedar dia tengah rukuk, dia tak sedar dia punya sujud sebab dia teringat cari kunci hilang. Tu tak khusyuk tu. Yang tu tak ada markah, tuan-tuan. Tak ada markah. Dan sebaik-baik khusyuk ni dengan perasaan rasa kehebatan Allah, dengan takut kepada Allah, dengan rasa mengharap kepada Allah, memahami setiap bacaan-bacaan dalam solat. Itu tingkat lebih-lebih dah tu. Minima sekurang-kurangnya dia sedar dia tengah buat apa. Baik. Jadi untuk mencapai perkara seperti ini, disiplin solat tu, kaedah solat tu kena betul. Satu daripadanya, bila imam baca, makmum kena dengar. Termasuk bila imam baca surah, makmum kena dengar. Jadi bila makmum tengah nak baca, imam kena bagi laluan. Inilah cerita dia. Baik. Perkara ni, tuan-tuan, setengah-setengah tempat orang tak ambil kisah pun. Termasuk masjid-masjid besar, imam-imam yang hebat-hebat, yang kita rasa hebat, tapi dia tak ambil kisah. Tapi lepas ni, tuan-tuan fahamlah sebenarnya perkara ni dibahas bukan setakat sikit-sikit, banyak perbahasan dia. Baik. Dalam ni oleh kerana benda ni setengah-setengah tempat jarang dibahas dan setengah-setengah tu imam memang tak aman, jadi saya sengaja masukkan teks Arabnya dan saya letak sumbernya. Sumbernya banyak sebenarnya, tapi saya ambil daripada kitab Fathul Mu'in. Ni jilid pertama, dia ada 2 jilid. Maknanya daripada 2 jilid ni kita akan dapat faham. Ini bukan kitab besar sangat lah, lebih kurang Matan Al-Badrin juga. Kitab-kitab biasa je, tapi dia sebut dalam ni. Cuma dalam Matan Al-Badrin, dalam Idaman Penuntut tak sebut secara khusus. Sipi-sipi ada dia sebut, ya. Baik, kita akan baca sekarang. Ini teks yang kitab Fathul Mu'in, ini terjemah dengan syarah. Jadi yang saya petik ni saya ambil daripada teks Arab. Cumanya ada sikit yang saya type tu, bila saya salin ada salah tu, saya akan betulkan, ya. Syekh Zainuddin Al-Malibari menjelaskan. Syekh Zainuddin ni orang India. Jadi kitab dia ni kalau daripada bahasa Arab, ramai lah orang komen kitab dia ni. Kitab dia ni ada lenggok bahasa India sikit. Maknanya Arab India. Maknanya kalau orang yang rasa rumit-rumit, walaupun dia faham bahasa Arab, dia pun kena baca 2 kali baru dia faham. Maknanya walaupun Arab, oleh kerana orang India tulis, bau kari tu ada sini lah. Senang. Baik, kita baca. Jadi setengah-setengah ustaz dia tak baca kitab ni. Payah sikit. Arab dia payah sikit. Kita baca tuan-tuan, ya. Syekh Zainuddin sebut, yusannu lil imam, disunnahkan bagi imam, ayyaskuta fil jahriyah,
Untuk diam yaskutu fil jahriyah, pada jahriyah maknanya merujuk pada solat yang baca kuat, yang baca jahar. Maknanya seulang balik, sunnah bagi imam diam pada solat yang baca kuat. Maksud ini merujuk kepada ketika nak bagi laluan pada makmum baca Fatihah. Ya? Baik, kita baca lagi. Lepas dia kata macam tu, dia kata biqadari qiraatil ma'mumil Fatihah, pada qadar bacaan makmum al-Fatihah. Maknanya ketika makmum lepas pada imam tadi baca Fatihah, dia diam sekejap nak bagi laluan pada makmum baca Fatihah. Ya, sebelum dia baca surah dia diam sekejap. Kadarnya banyak mana? Kadar lama makmum baca, maknanya supaya dia habis Fatihah lah, pada kadar biasa. Dia kata lagi, inna alima, jika diketahui annahu yaqra'uha fi sakatatihi. Fi sakatatihi maksudnya jika diketahui bahawasanya ia, makna makmum membacanya, yakni Fatihah pada diamnya. Maknanya dia tahulah makmum tengah baca Fatihah tu. Maka dia pun diam. Memanglah lepas dia baca Fatihah, sebelum baca surah, makmum akan baca Fatihah. Cumanya lengguk bahasa dia dah. Maknanya jika diketahui bahawa dia membacanya, makna makmum membacanya. Ini ada sikit pembetulan. Sakatatihi sebenarnya ujung tu bukan ta marfutah ha tu merujuk pada nya. Sakatatihi bukan sakatatiti, tak. Kama huwa zahiru, seperti yang zahir. Maknanya pada zahir imam tahu makmum sedang baca Fatihah ketika imam diam. Ni yang saya kata bahasa Arab dia tu agak ni sikit, tapi tuan-tuan faham lah bila saya explain, tuan-tuan faham. Jadi ringkasnya, bila makmum nak baca Fatihah tu, mula-mula imam baca Fatihah, lepas tu sebelum imam baca surah, dia bagi ruang kepada makmum baca Fatihah. Jadi imam diam. Imam diam. Syekh Hasanuddin kata lagi, wa an yashtaghila fi hadhihi saktati bi du'ai aw qiraati wa hiya aula. Kata Syekh kita lagi, wa an yashtaghila fi hadhihi saktati bi du'ai, dan bahawasanya yashtaghil diisi fi hadhihi pada ini saktati pada ini diam bi doa. Maknanya waktu dia diam, makmum tengah baca Fatihah. Jadi diam tu bukan diam saja. Kata Syekh kita ni diisi dengan doa. Ataupun qiraati wahia aula, atau bacaan Al-Quran, dan ia lebih aula. Maknanya dua option kat sini. Masa diam tu boleh baca doa atau boleh baca Quran. Jadi Quran masuk di sini ialah, lepas ni dia explain lagi. Maknanya imam boleh baca ayat yang dia nak baca jahar tu, dia baca dulu masa dalam keadaan sir. Ya, dia baca dulu dalam keadaan sir. Maknanya dia baca sir dulu, lepas tu barulah dia jaharkan. Itu cara dia. Atau doa. Doa di sini maksudnya doa yang maksur. Doa yang maksur maksudnya doa sama ada daripada Al-Quran ataupun daripada hadis Nabi. Ya, hadis Nabi. Baik. Yang ni saya lompat sikit. Saya bagi nota kaki kat bawah tu. Nota kaki ni saya tak akan baca habis sebab saya dah tulis detail tu, sebab nak takut panjang sangat. Nota kaki ni saya petik daripada Al-Kafi yang ditulis oleh pejabat mufti wilayah. Tajuk dia, hukum imam diam seketika lepas baca Quran. Okey, tuan-tuan baca detail lah. Okey, saya baca ringkas-ringkas kat sini. Kata An-Nawawi, imam disunatkan untuk membaca zikir atau ayat Al-Quran secara perlahan sesudah membaca Al-Fatihah. Hujahnya, diam sesudah Al-Fatihah
tidak menafikan sebarang pembacaan. Ini seperti sesudah takbiratul ihram ketika kita disunatkan untuk membaca doa iftitah. Itu je perbahasan dia lah. Tapi untuk lebih faham, tuan baca lagi lah. Baik, dia bawa satu hadis. Poin dia, kata Imam An-Nawawi di sini, memanglah bila makmum nak baca Fatihah, imam diam. Tapi maksud diam tu bukan maksud diam terus. Kena isi. Nah, baik. Dia bawa satu dalil. Dalil ni ialah hadis sahih yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Daripada Abu Hurairah. Rasulullah ditanya, apakah yang kamu baca dalam diam? Dalam diam kamu antara takbir dengan Al-Fatihah. Lalu bagi dia menjawab, aku membaca doa. So, panjanglah doa di sini. Okey. Dalam hadis riwayat Nasa'i ini, ada antara takbir dengan Al-Fatihah tu, ada doa yang Rasulullah baca. Yang doa ni bukan doa iftitah. Okey, yang ni tuan-tuan bacalah. Maksudnya daripada ulasan Al-Kafi daripada pejabat mufti ni menjelaskan bahawa imam diam seketika lepas baca Fatihah, dan diam tu pula boleh diisi. Okey, baik, isi dengan apa? Yang dianjur di sini, walaupun dalam kitab Fathul Mu'in kata isi dengan doa yang maksur. Doa maksur ni maksudnya doa yang bersumberkan daripada nas. Contoh, doa daripada nas Al-Quran antaranya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Boleh. Ataupun doa-doa daripada hadis. Boleh. Tapi yang lebih aula kata Syekh kita ni baca Quran. Baca Quran maknanya ayat yang dia nak baca dalam solat tu dia baca dulu dalam sir. Baik. Syekh Zainuddin kata lagi. Qala syekhuna, berkata syekh kami ni maksudnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami lah, sebab tok guru Syekh Zainuddin ni Ibnu Hajar Al-Haytami. Bermaksudnya kitab ni bukan kitab calang-calang tuan-tuan, walaupun nipis. Maknanya yang menulis tu ulama besar. Isi dia tu banyak diisi oleh fatwa-fatwa ulama besar, iaitu Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi kata Syekh Zainuddin, Syekh kami berkata, iaitu Ibnu Hajar Al-Haytami, wahina idzin, dan kini wa yazharu annahu yura'i tartiba wal mawalat bainaha wa bainama yaqra'uhu ba'daha. Maksudnya kata Syekh kami, ini Ibnu Hajar, wahina idzin, dan kini wa yazharu annahu yura'i tartib, maka jelas bahawasanya ia memperhatikan tertib. Bukan meraihkan tu, saya terjemah salah tu, kena potong ra'i, tulis perhati. Bahawasanya ia memperhatikan tertib dan muwalat. Muwalat ni berkesinambungan antaranya, yakni apa yang dibaca dengan sir dan apa yang dibaca dengan jahar, dan antara apa yang dibaca selepasnya. Baik, ni ceritanya bahawa kata Syekh kita ni kena ada dua benda, tertib dan muwalat berturutan. Apa ni? Tertib dan berturutan ni maksudnya tentang baca Quran. Maksudnya kalau misal kata kamu nak baca Quran, lepas dia baca Fatihah tu, kamu baca sir dulu, kemudian kamu jaharkan. Kemudian pada rakaat kedua, surah yang kamu baca rakaat pertama tu, kamu sambung pada rakaat kedua, mula-mula sir, lepas tu jahar. Ini sunnahnya, tapi tak salah kita ambil surah lain rakaat pertama, surah kedua surah lain rakaat kedua, tak ada masalah. Tapi sunnahnya macam tu, berturutan. Baik. Cuba kita lihat huraian Dr. Osman Al-Muhammadi. Misalnya, ia membaca setengah surah yang ia kehendaki secara sir pada masa makmum baca Fatihah, kemudian dia menyempurnakan dengan jahar. Dalam rakaat kedua,
ia membacakan apa yang mengikuti surah yang telah dibaca pada awalnya dengan sir masa makmum membaca Fatihah. Kemudian ia menyempurnakan bacaan dengan jahar. Jadi yang ringkasnya nak katanya kena ada tertib dan berturutan. Maknanya kalau tuan-tuan nak baca surah Al-Fatihah daripada surah Al-Baqarah ayat pertama sampai 5. Mula-mula ayat pertama sampai 5 tu baca dengan sir dulu. Kemudian baca jahar. Kemudian bila masuk rakaat kedua baca pula daripada ayat ke-6 sampai ke ayat 10 sir kemudian jahar. Itu je nak sebutnya pun. Tapi yang penting maknanya bila makmum baca Fatihah imam diam. Habis itu. Yang ni pula saya petik huraian Imam An-Nawawi. Yang ni saya ambil daripada kitab Al-Azkar, daripada kitab terjemah Al-Azkar terbitan Al-Hidayah. Imam An-Nawawi menjelaskan bagi imam disunatkan untuk diam sejenak sebanyak 4 kali. Lagi dah. Kata Imam Nawawi ada 4 kali imam kena diam sejenak. Yang pertama, setelah takbiratul ihram agar dapat baca doa iftitah. Maknanya lepas tu baca doa iftitah tu pakat baca diam-diam kan, baca secara sir. Maknanya imam baca sir, makmum membaca sir, maksudnya diam lah. Yang kedua, kata Imam An-Nawawi, setelah selesai membaca Al-Fatihah sebelum amin agar difahami bacaan tersebut bukan sebagai surah. Ni satu. Ini yang kedua ni belum cerita makmum nak baca Fatihah. Antara Fatihah dengan amin tu dia ada gap. Dia ada gap nak ceritanya amin ni bukan sebahagian daripada Fatihah. Tuan-tuan faham? Ya, amin ni memang bukan daripada sebarang Fatihah. Ya. Jadi kata An-Nawawi nak bagi tahunya bahawa amin bukan sebahagian daripada surah, lepas Fatihah tu kena diam sekejap. Tak boleh waladhdallina amin. Tak sunnah macam tu. Tapi tak batal. Baca wasa tak sunnah baca wasa macam tu, sebab antara waladhdallin dan amin tu sebenarnya amin bukan sebahagian daripada Al-Fatihah. Kemudian setelah bacaan amin, diam cukup lama untuk memberi peluang makmum membaca Fatihah. Tadi kita baca kitab Fathul Muin, ini kitab Al-Azkar. Jadi tujuan dia ni bila kita baca huraian dia supaya kena ada fokus tentang bacaan. Bila makmum baca, maknanya jangan ada gangguan. Macam setengah-setengah tempat, makmum baru nak baca Fatihah. Imam pula bila waladhdallin amin tu baca surah, baca pula dengan kuat, makmum pula baca Fatihah, dia belaga. Kan? Bila belaga, nak pula speaker tu first class kuat. Memang tak boleh fokus lah. Lepas tu pula silap imam baca tak sedap pula. Lagi dah tak fokus. Jadi ni kata An-Nawawi kena faham kaedah dia ni. Kemudian yang keempat, setelah membaca surah, diam sejenak antara surah dan takbir untuk rukuk. Ini cerita tomak ninah, biar ada tergetik tergening orang panggil. Biar ada tergetik, biar ada, jangan gelojoh sangat. Jangan gelojoh. Sebab solat ni sendiri tuan-tuan, solat ni sendiri dalam satu hadis riwayat At-Tirmizi, Nabi sebut innamas solah, sesungguh hanya saja solat itu tamaskunu wa tawadhu. Tamaskunu ni maksudnya tenang, tak gopoh, tak gelojoh, tak terbolah orang panggil. Wa tawadhu, merendah diri. Jadi maksudnya kalau solat tu rasa serabu, belawang baca, bukan, tak kena cara. Habis itu. Kemudian kita dah tengok nas sedikit. Dalil, ada dalil ke perbahasannya? Ada dalil ke tuan? Ada dalil. Berapa minit lagi kita ada? Ada 20 minit lagi, 10 minit lagi. Okey, bagus. Ada satu ayat Al-Quran yang penting
yang membincangkan benda ni. Ayat Al-Quran itu ialah dalam surah Al-A'raf. Ayat 204. Al-A'raf ayat 04. Baik, kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Baik. Ni cerita pasal baca Quran. Wa idza, dan apabila quri'al Quran, dibacakan Quran. Bila mana dibacakan Quran, fastami'u lahu. Fastami'u, maka dengar lahu padanya. Bila baca Quran kena dengar. Bila baca Quran kena dengar. Maknanya kalau baca Quran ataupun buka kaset ke buka audio ke tempat-tempat awam, tapi orang ramai tu duk cakap benda lain, duk huha-huha, duk buat. Tak boleh tuan-tuan. Orang panggil tak ada adab. Ada setengah-setengah tempat kan tuan-tuan. Kita faham mungkin dia nak bawa keberkatan kat kedai dia. Bawa lah Quran. Tapi orang tu yang ada tu bukan dengar Quran pun. Duk bercakap, duk huha-huha, kan? Duk makan. Tak kena cara. Ayat ni bagi tahu, wa idza quri'al Qur'an, bila mana dibaca Quran, fastami'u lahu, dengar padanya. Wa ansitu, dan beri perhatian. Wa ansitu ni asal kata dasar dia nasota tu maksudnya beri perhatian. Nasota ni beri perhatian. Wa ansitu maksudnya beri perhatian oleh kamu. Tapi setengah-setengah kitab terjemah dia tafsir beri perhatian tu dengan dengar baik-baik, tapi sebenarnya dengar tu lain perkataannya, sama'a, kan? Yang pertama tu fastami'u, itu dengar. Okey, wa ansitu maksudnya beri perhatian. Maknanya bila orang baca Quran, adab dia dengar beri perhatian. Tapi kalau orang baca Quran kamu tak layan, tutup Quran tu. Tutup kaset. Tuan-tuan faham tak? Tapi kalau kita bawa kereta baca Quran nak temat, kita dengar tak apa, kan? Tak bagi mengantuk, nak dengar tak apa. Tapi dalam kereta buka Quran tapi huha-huha, tak boleh, tutup lah Quran tu. Tak kena cara. Baik. Wa ansitu la'allakum turhamun, dan berilah perhatian agar kamu beri rahmat. Baik. Ayat ni ada tafsir dia tuan-tuan. Ni yang saya petik daripada tafsir Ibnu Kathir. Kata Ibnu Kathir, Allah perintahkan supaya diam ketika dibaca Al-Quran. Bahkan hal ini ditekankan dalam solat wajib jika imam baca dengan jahar. Bila imam baca jahar, kena dengar. Bila imam baca, kena dengar. Sama ada dia baca Fatihah atau baca surah, kena dengar. Ini prinsip dia. Saya ulang balik kata Ibnu Kathir, Allah perintahkan supaya diam ketika dibaca Al-Quran. Bahkan hal ini ditekankan dalam solat wajib jika imam membaca dengan jahar, kena diam. Ini cerita dia. Ada satu hadis Imam Ibnu Kathir bawa. Imam Ibnu Kathir bawa dalam tafsir dia ni daripada Abu Hurairah. Hadis riwayat Imam Ahmad, At-Tirmizi, Imam Malik, dan hadis ini hasan. Satu hari Rasulullah SAW mengerjakan solat bacaan jahar. Lepas tu masa Rasulullah tengah baca, ada orang tengah baca kuat juga. Lepas tu dia tanya, apakah ada salah seorang di antara kamu yang ikut membaca bersama aku tadi? Masa Rasulullah tengah baca, ada orang berlawan baca dengan Rasulullah. Maka Rasulullah tanya, ada tak siapa yang baca kuat tadi? Dalam bahasa biasalah. Benar ya Rasulullah, jawab salah seorang daripada mereka. Baginda bersabda, mengapa masih ada orang yang menentangku dalam bacaan Al-Quran? Tak boleh. Rasulullah tengah baca, katakanlah Rasulullah tengah baca surah Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Yang belakang tu baru nak baca Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oh, ini baca Alif Lam Mim, tak boleh. Rasulullah marah. Rasulullah marah.
Satu. Jadi ini di antara dalil hadis yang setengah-setengah ulama keras, seperti Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah bila solat berimam, imam menanggung bacaan makmum. Jadi makmum tak kena baca Fatihah, tak kena baca Fatihah. Ini mazhab Hanafi ni saya sebut. Nak sebutnya setengah-setengah ulama dia agak tegas dalam hal ini sampai tahap macam tu. Baik. Ada satu hadis lain. Saya baca ringkas-ringkas sebab saya nak conclude something ujung tu. Hadis riwayat Muslim daripada Abu Hurairah dari Nabi SAW. Nabi kata, man salla salatan, siapa dia mengerjakan solat, lam yaqra' fiha bi ummil Quran, tanpa membaca di dalamnya ummul Quran, fahiya khidaj salasan, mana dia baca 3 kali, fahiya khidaj maksudnya maka ia kurang, khidaj ni maksudnya kurang. Ulama terjemah sebagai cacat. Khidaj tu maksudnya kurang. Fahiya khidaj. Maksudnya siapa dia? Man shalla salatan lam yaqra' fiha bi ummil Quran fahiya khidaj. Maknanya siapa yang membaca solat tanpa membaca ummul Quran, dia cacat. Kalaulah kita tengok hadis pertama tadi, yang tadi Nabi larang. Masa Rasulullah baca Fatihah, baca surah, kenapa kamu nak baca Fatihah? Seolah-olah jangan baca apa-apa, diam. Lepas tu sahabat diam. Lepas tu sahabat diam, tak berani baca. Rasulullah larang. Tapi kalau ikut hadis ni pula, Rasulullah kata, siapa dia buat solat tapi tak baca ummul Quran, dia cacat. Rasulullah kata, ghairu tamam, tidak sempurna, kata Rasulullah. Cacat, tak baca Fatihah. Kemudian ditanya kepada Abu Hurairah. Mana ada orang tanya Abu Hurairah, sesungguhnya kami berada di belakang imam. Maka dia menjawab, maknanya ada orang tanya Abu Hurairah, kami ni berada di belakang imam. Kena baca Fatihah. Tapi hadis pertama kata tak boleh belaga baca Fatihah. Lepas tu kata Abu Hurairah, baca, dia kata apa? Iqra' biha fi nafsika. Baca dengannya fi nafsika, dalam dirimu. Maksudnya baca dalam syiar. Baik. Sebenarnya tuan-tuan, hadis-hadis ni banyak. Jadi ringkasnya macam ni. Ringkasnya apa yang diajar oleh ulama Syafi'iyah, gabung semua hadis-hadis ni. Maknanya bila imam baca Fatihah, makmum dengar. Bila imam habis baca Fatihah, makmum nak baca Fatihah tu kan, sebelum imam nak baca surah, imam diam. Qada baca Fatihah tu lah. Lepas tu bila habis saja makmum baca Fatihah, barulah imam mula dengan surah. Baik. Jadi benda ni tuan-tuan, benda sunnah, tapi dia kesempurnaan solat. Kalau misal kata kita nak rasa sedap, solat tu jadi makna boleh fokus, antaranya perhati bacaan Quran. Bila orang baca Quran, kamu dengar, kamu perhati. Baik. Saya nak sebut pada tuan-tuan sebelum kita habis, nak ceritanya perkara ni dibahaskan secara serius di kalangan ulama. Maka ulama ni keluar berbagai-bagai hukum. Yang ni saya nak baca sajalah, tuan-tuan dengar. Jadi dengar ni hanya untuk maklumat. Nak cerita betapa benda ni ulama pandang serius. Jadi benda yang saya nak baca ni, saya ambil ringkas-ringkas je ni, saya petik daripada kitab Fiqh ala Mazahib Arba'ah. Fiqh dalam 4 mazhab, yang dikarang oleh Syekh Abdul Rahman Al-Jaziri.
Syekh Abdul Rahman Jaziri ni dia karang kitab yang membuat perbandingan dalam 4 mazhab. Isu ni 4 mazhab kata apa? Syafi'i kata apa? Malikiyah bergede-gede sampai semua. Dia buat macam tu. Dan Syekh Abdul Rahman Al-Jaziri ni seorang ulama kanan Universiti Al-Azhar. Bukan ulama biasalah, orang hebat. Baik. Dalam hal ini persoalan dia, apakah makmum difardukan membaca Fatihah? Ada 4 fatwa. Dalam mazhab Syafi'i wajib baca Fatihah. Kecuali masbuk. Kecuali masbuk maknanya orang masbuk imam menanggung bacaan dia sama ada sebahagian atau keseluruhan. Tuan-tuan faham ni kan? Kalau seluruh tu tengok bila dia masuk lah. Kalau sebahagian pun tengok bila dia masuk kan, sebab bila imam rokok, untuk dapatkan rakaat dia kena rokok kan. Jadi yang tu detail semulalah kita belajar. Baik, Syafi'i wajib. Hanafiyah tak wajib baca Fatihah. Dalam mazhab Hanafi tak wajib baca Fatihah. Bahkan dia kata hukum dia makruh tahrim, tuan-tuan. Dalam mazhab Hanafi, makruh tahrim ni maksudnya haram. Sama tahap macam tu. Jadi bila sebut haram tu, benda ni serius ke tak? Serius lah sebenarnya. Isu dia serius. Tak kira lah sama ada solat itu solat jahar atau solat sir. Solat jahar ni maknanya solat malam lah. Solat sir ni zuhur dengan asar. Dua-dua sama. Dua sama. Sikit lagi baru kita berhenti ya. Malikiyah pula. Yang saya baca ni, yang dalam fiqh dalam fiqh ala mazahib arba'ah ni ialah dia ambil fatwa yang masyhur dalam 4 mazhab. Tapi kalau tuan nak korek tengah-tengah tu ada lagi cabar-cabar tu, kita ambil yang umum lah sebagai pengetahuan. Malikiyah pula dalam solat baca jahar, maknanya solat subuh, maghrib dan isyak. Ini Malikiyah dan mazhab Maliki, yang masyhur mazhab Maliki, makmum tak perlu baca Fatihah. Imam menanggung. Kalau baca juga makruh. Mazhab Maliki. Sebab dia makmum dengar, dia pergi pada ayat tadi, fa idza quri'al Quran fastami'u lahu, dengar. Jadi dalam solat jahar dia dengar. Dalam solat sir dia tak dengar, maka dia wajib baca Fatihah. Dalam solat jahar tak wajib. Kalau dia baca hukumnya makruh. Kalau baca juga tak batal solat tapi makruh. Tuan-tuan faham? Okay. Mazhab Hanbali pula. Mazhab Hanbali ni paling mirip mazhab Syafi'i. Mazhab Hanbali ni paling mirip mazhab Syafi'i. Saya baca sikit. Sunat baca bila solat sir dan solat jahar. Ni mirip dengan Syafi'i lah. Solat sir ke solat jahar ke wajib baca. Dan pada waktu jahar tu bila imam diam, sunat baca. Dan makruh baca Fatihah bila imam sedang baca jahar atau pekerah. Maknanya dia mirip mazhab Syafi'i. Baik. Saya ketengah jaga benda ni sebenarnya banyak tempat nampaknya tak ambil berat. Cumanya tuan-tuan semua kita dah tengok agak detail kan. Jadikan benda ni sebagai ilmu untuk diri sendiri, dan kalau nak cerita pada orang, cerita dengan hikmah. Janganlah rasa disebabkan kita dah baca lebih ni, kamu ni tak betul ni, tak, yang gitu. Bila dapat ilmu nak sebar dengan hikmah. Yang kita baca ni sikit je sebenarnya ni kan. Maknanya kalau kita pakat betul-betul kan, tuan-tuan akan tengok setengah-setengah tempat imam besar langgar juga, tak betul tu. Tak betul. Ada setengah tempat saya pergi, baca Fatihah berjerit, subhan, tak betul. Tak betul cara tu. Dia tekan habis ring. Siapa nak tercabut halkum dia berkali. Kenapa macam tu? Sebab solat ni tamaskunu wa tawadhu.
Tamaskunu wa tawadhu, maknanya tenang diri dan merendah diri. Sebab Tuhan tak pekak. Iman kena baca kuat untuk semua orang. Tapi kalau dah speaker tu dah memang first class, tak payahlah jerit, kan? Tu cara. Pendek kata tuan-tuan, dalam masalah solat ni sebenarnya banyak benda lagi yang kita kena ulang kaji. Tahu tuan-tuan dah belajar semua dah kan, tapi kadang-kadang benda yang kita belajar dulu kita tak ingat. Tapi kalau Tok Imam, dia kena ulang kaji juga, kena cari jalan. Terutamanya masjid besar-besar, masjid besar-besar, masjid utama kan, kena cari jalan, tak boleh. Sebab dia ni contoh pada orang lain. Ada soalan? Ya. Sami Allah, tanya dia Sami Allah, Sami Allah depan itu, ayo baca. Adakah jadi tiga perkataan itu membaca kata tak? Oh, okey. Okey. Soalan dia, ketika kita iktidal, kita baca Sami Allahu liman hamidah beserta dengan angkat tangan. Bila angkat tangan tu, kadang-kadang kita terlepas tangan tu ke belakang, apakah dikira 3 perbuatan berat yang boleh membatalkan? Okey, dia gini. Yang jadi 3 perbuatan besar, perbuatan berat besar tadi yang membatalkan solat tu ialah perbuatan yang bukan perbuatan solat. Kalau perbuatan yang disunnahkan tak kira. Contoh ya, angkat tangan ketika bangkit daripada rakaat pertama nak pergi ke rakaat kedua. Dia yang sunnahnya lepas, kalau nak angkat tangan Allahu Akbar tu lepas tasyahud awal kan, yang tu sunnah. Okey, daripada rakaat pertama nak pergi rakaat kedua, okey, tiba-tiba kita nak angkat tangan, benda tu tak sunnah, kita nak buat juga Allah kan. Rakaat pertama, okey, sujud tu, rakaat kedua Allahu Akbar. Okey, yang kedua ni tak sunnah. Bila tak sunnah, okey, yang 3 pergerakan besar tu dikira. Kalau buat 3 pergerakan besar boleh batal. Tuan-tuan faham? Tapi dalam iktidal, contoh dia rokok. Sami Allahu liman hamidah, tu perbuatan solat. Jadi 3 perbuatan besar tu tak dikira. Jawab soalan ke? Okey. Lagi? Satu benda tuan-tuan, saya tertinggal nak express ke tuan-tuan. Masa kita baca Al-Fatihah, saya ada sebut tentang tasydid kan. Okey, tasydid ni penting tau. Kalau baca Fatihah tanpa tasydid boleh batal solat. Okey, yang ni saya petik huraian Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab dia Fiqhul Islam waktu itu. Dia kata apa? Bacaan tasydid dalam Fatihah terdapat 14. 3 dalam basmalah dan 11 dalam Fatihah. Jika bacaan tanpa tasydid, batal solat dia. Tenang faham? Faham tak? Maksudnya bila kita baca Fatihah, contoh dia, Bismillah, la tu ada sabdu kan? Dia ada penekanan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ra Rahman, atas ra Ar-Rahim, tasydid. Kalau baca flat aja, langsung tak ada tasydid, boleh batal solat. Tuan-tuan faham? Macam Maliki Yaumiddin. Kalau baca Maliki Yaumiddin, tak ada tasydid kan? Boleh batal. Itu satu yang saya tak sempat nak tertinggal. Okey, ada soalan lain? Saya dah bagi soalan ke tuan-tuan lagi tu. Lepas ni kita berhenti. Apakah implikasi solat jika tidak diniatkan mengikut imam?
makmuman lah. Atau menjadi imam. Apa implikasi solat? Siapa nak jawab? Dia solat ikut imam. Tapi dia tak ingat kata makmuman. Apa ni? Niatkan mengikut imam. Atau imam pula tak ingat sebut imaman. Dalam niat lah, bukan lafaz. Apa jadi pada solat tu? Boleh. Kalau dia tak niat imam, dapatlah kalimah tak solat dia imam. Okey. Kalau imam dia tak niat imam, tapi makmum boleh imam dia. Okey. Betul. Okey. Mana jawapan dia yang sebut tadi, kalaulah makmum tak niat ikut imam, dia tak dapat fadilat dah. Dia tak dapatlah pahala ikut imam tu. Baik. Apa kata kalau soalan tadi dia kata, kalau misal kata imam tak niat jadi imam, tapi makmum niat jadi makmum, dia dapat tak pahala? Dia dapat. Okay. Soalan dia, lagi satu. Macam mana pula tak niat ikut imam dalam solat Jumaat? Tak boleh jawab. Solat Jumaat, tak macam mana tadi bergaduh dengan bini, pergi solat, tak ingat, ganggu, tak ingat nak niat makmum masa solat. Apa dia? Betul ke tak sah? Betul. Solat Jumaat, apa ni syarat dia kena berjamaah 40 orang. Jadi syarat dia kena berjamaah. Kalau tak niat berjamaah, tak sah Jumaat dia. Lepas tu kena solat Zuhur. Okey. Satu lagi soalan. Makmum dia tak niat ikut imam. Okey, dia tak niat makmum. Tapi dia duduk belakang. Perbuatan dia ikut imam. Faham tak? Dia tak niat ikut imam. Tapi dia duduk belakang imam dalam saf. Lepas tu dia ikut gentak imam. Tiba-tiba imam baca ayat panjang pula. Lepas tu, lepas dia baca Fatihah, dia tunggu lama pula. Macam mana tu? Jawapan dia dalam kes yang macam tu, kalau menunggu imam selama qadar satu rukun, batal solat dia. Tak ada pasal-pasal, dia tak ikut imam, tapi nak lepak lebih satu rukun. Lebih satu rukun maknanya agak-agak panjang satu rukun lah. Kalau maknanya kadar baca Fatihah banyak mana, dia punya lepak tu panjang, seolah-olah nak ikut imam tapi batal solat dia. Jadi wallahu a'lam. Sebenarnya soalan-soalan macam ni banyak. Nanti bila sampai bab solat jemaah nanti, kita akan buat macam ni lah, tanya soalan jawab solat, jawab saya jawab. Jadi lama-lama kita dekat insya-Allah taala. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.